tumbangnya Khilafah Utsmaniyah. Sebelumnya tanah air Islam diserang dari segenap penjuru timur dan barat. Jatuhnya Melaka tahun 1511. Sebelum jatuhnya Andalus, Spanyol jatuh. Islam yang berkuasa di Spanyol selama 800 tahun boleh jatuh. Kita di sini dalam Melayu ini tak sampai 800 tahun. Jangan sedap cakap. Andalus 800 tahun Islam berkuasa. Boleh tumbang dan ganas Islam. Tapi cahaya Islam tak boleh dipadam. Masih ada baki-bakinya di Spanyol dalam keadaan Eropah. Alam Melayu didahului oleh penjajah Portugis, Belanda dan Inggris. Kedatangan Portugis tahun 1511 menakluk Melaka. Melaka ditumbangkan. Aceh bertahan. Belanda datang lagi. Inggris datang lagi. Saya hilangnya Kesultanan Islam. Termasuklah Filipina. Manila itu dikatakan Amanullah. Manila asalnya kerajaan Islam, Sultan Sulaiman. Dijatuhkan oleh Spanyol, ganas Islam di Filipina, tinggal Mindanao saja. Tanah Melayu bertahan. Tumbangnya Melaka, Islam bertahan di sini. Di mana penjajahan Belanda dan Inggris yang mengalahkan Portugis. Portugis dari kecil mengambil strategi penjajahan melalui penubuhan syarikat Hindia British dan syarikat Hindia Belanda, menjatuhkan kesultanan Islam di sini dan menguasai ekonomi. Maka lahirlah di awal abad yang lalu kumpulan Islam yang bernama Partai Syarikat Islam. Ditumbuhkan di Indonesia. Tak silap saya tahun 1908. Ditumbuhkan di Indonesia. Syarikat Islam ini menumbuhkan cawangan-cawangan dia di seluruh alam Melayu. Termasuklah di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Rantang, Terengganu, Patah Timur dan Patah Barat. Partai Syarikat Islam melalui ahli-ahli pelayaran, pelaut-pelaut Islam yang musafir, mereka mendapat maklumat balik ke kampung. Masa itu tak ada telefon, tak ada TV, tak ada TV satelit, tak ada alat-alat ini. Mereka yang musafir inilah mendapat maklumat. Termasuklah mereka yang pergi haji ke Mekah, yang mengaji di Mesir, mengikuti gerakan Jamuluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka pulang, mereka yang musafir ini pulang membawa penubuhan syarikat Islam. British mengharamkan syarikat Islam di tanah Melayu. Di Indonesia tak diharamkan, dilemah, dilumpuhkan. Lahir kumpulan-kumpulan Islam yang lain, macam-macam nama. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama di Indonesia. Di tanah Melayu ni kaum tua, kaum muda, pengaruh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tumbuhnya kumpulan-kumpulan ini. Mula satu kumpulan, lepas itu berpecah. Berpecah kerana perbezaan mazhab, perbezaan madrasah tempat mereka belajar. Madrasah Makkah, Madrasah Azhar, Madrasah India, Dioban dan lain-lain. Pulang dengan khilaf masalah-masalah orang, bergerak secara bersendirian, secara senyap-senyap. Gerakan Islam macam api dalam sekam, bergerak dalam parti kebangsaan Melayu Melaya. Kita melihat tanah Melayu ni, kita balik tanah Melayu ni. Ada parti kebangsaan Melayu Melaya. Dalam tu ada kumpulan Islam, kumpulan nasionalis, sekular dan kumpulan kiri. Bergabung parti kebangsaan Melayu Melaya. Oleh kerana Islam paling berpengaruh, pilih Dr. Bangudin jadi ketua. British mengharamkan parti kebangsaan Melayu Melaya. Setelah British gagal melalui strategi politik untuk menumbuhkan Melayu Union,
selepas Perang Dunia yang Kedua, kerana perjanjian di antara Amerika, Rusia, British dan Perancis yang menang kalau menang Perang Dunia yang Kedua, mereka janji nak beri kemerdekaan kepada seluruh jajahan takluk kerana banyak anak-anak negeri terlibat dalam Perang Dunia yang Kedua. Dan dunia sudah faham tentang hak asasi manusia. Mereka tahu hak asasi manusia. Bahkan konsep hak asasi manusia ini juga dipengaruhi oleh etika Islam. Bila ada undang-undang antarabangsa yang berhimpun di Belanda selepas Perang Dunia yang Pertama, mereka nak tubuh undang-undang antarabangsa, nak tubuh hak asasi manusia. Mereka tak jumpa sumbernya, malaikat setelah mereka merujuk terjemahan Al-Quran Karim. Quran jadi rujukan untuk piagam hak asasi manusia, termasuk undang-undang antarabangsa. Ini diakui oleh orang tadi sendiri, orang tadi yang tak menyembunyikan hakikat. Mereka bawa Melayu dengan tujuan nak meneruskan agenda penjajahan. Selepas Perang Dunia yang Kedua, Jepun kalah, British datang mengambil alih kuasa pemerintahan di tanah Melayu. Maka berkumpullah kumpulan Melayu dan Islam di Johor ni untuk menentang Melayu. Mereka bersetuju menubuhkan UMNO, United Malay National Organization, gabungan kepada kumpulan Melayu. Asalnya United ni gabungan kumpulan Melayu dan Islam. Dalam UMNO nak larang Melayu ni. Tiba-tiba dalam kelontong UMNO ni dimasuki oleh anasir-anasir fahaman penjajahan, menyebabkan Dr. Burhanuddin menarik parti Penguasa Melayu Melaya keluar daripada UMNO. Tak bakal-bakal menubuhkan Hizbul Muslimin di Gunung Semanggur. Datuk orang kata ini bahaya dari Gunung Semanggur. Islam dianggap satu bahaya kerana pemikiran orientalis keseluruhan mengatakan bahawa mereka mesti menentang Islam yang berkonsepkan kepada politik dan negara. Kalau Islam sekadar semayang, puasa, zakat, haji tak apa. Kalau ada perjuangan untuk menegakkan negara Islam semula, ini mesti ditentang. Hizbul Muslimin dianggap bahaya, diharamkan Hizbul Muslimin. Tahun 51 dianjurkan muzakarah. UMNO cadang buat muzakarah. Ulama sudah muzakarah di Johor, muzakarah di Selangor, Patong Selangor Kelab, muzakarah di Pulau Pinang. Dalam muzakarah di Pulau Pinang, pada awalnya UMNO membawa tajuk tentang loteri kebajikan masyarakat. Ulama bincang tentang loteri kebajikan masyarakat. Pengurusi persidangan ini ialah Datuk Muhammad Ghazali, ada ayah Dr. Lulu almarhumah, pengurusi dia. Dalam perkara ini muncul kumpulan Hizbul Muslimin yang diharamkan. Dan ada lain lagi berpendapat bahawa tak selesai masalah dengan bincang loteri. Mesti ada satu kumpulan orang Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam yang menyeluruh, maka ditadangkan penubuhan Persatuan Islam Setanah Melayu yang menjadi PAK. Ditubuhkan Persatuan Islam Melayu sebagai satu NGO. Satu NGO asalnya. Apa British yang menjadi nak beri kemerdekaan kepada tanah air kita. Kemerdekaan mengikut acuan dia sendiri. Sebuah negara sekularisme yang memisahkan Islam daripada politik dan negara. Nak mengkal konsep yang lama juga Islam yang tak ada kuasa. Dan British nak menganjurkan pilihan raya tahun 1955 pra kemerdekaan. Di samping persediaan penubuhan Suruhanjaya REC yang menjadi perlembagaan nak mengubah perlembagaan Persatuan Tanah Melayu. Bila nak ada pilihan raya, maka
kalangan PAH mengatakan perlunya PAH menjadi sebuah parti politik. Kalau tidak, tak boleh menang dari kerajaan, kena masuk politik juga. Maka PAH didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Masuk pilihan raya tahun 55, pilihan raya yang pertama, gopoh-gopoh tak jumpa nak cari simbol, kalau simbol tangan. Simbol tangan, dia mau cari tangan. Masuk pilihan raya 7-8 kursi saja, bertanding antara UMNO, PAS dan Parti Negara. UMNO didukung oleh MC dan IC, sudah ada masa itu. Akhirnya UMNO dengan parti-parti dia menang. PAS dapat 1 kursi. Tahun 51 kursi di Kriang Laut, Perak 1 kursi. Kursi yang pertama tahun 55. PAS menempuh sejarah pernah menang pilihan raya yang pertama tahun 55. Kita capai kemerdekaan. PAS terus, walaupun tak setuju dengan konsep kemerdekaan yang dicadangkan oleh British, kita tak setuju. Kita cadang perlembagaan itu dipindah. PAS dan NGO Islam minta supaya dimasukkan Islam dalam perlembagaan. Saudara setuju masuk dengan dasarkan PAS dan NGO Islam. Maka dimasukkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun minit mesyuarat Suruhanjaya yang boleh cari dalam akib mereka. Ada kalangan universiti yang buat research, ada penemuan di akib negara minit mesyuarat Suruhanjaya menjelaskan bahawa walaupun disebut di situ Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Islam sebagai satu religion, bukan ad-din, iaitu agama yang tidak ada kuasa, yang tidak ada makna menyeluruh. Agama sebagai satu fahaman sebahagian daripada negara yang tak ada kuasa, pemisahan negara dan agama. Namun PAS terus juga berjuang melalui sistem demokrasi. Kita pilih demokrasi kerana cara yang paling bijak berdepan dengan masyarakat Islam dalam satu negara dan satu bangsa ialah muwajahah silmiah, berdepan secara damai. Kita berdepan dengan bangsa kita sendiri, umat kita sendiri, dalam masyarakat kita yang tenggelam di dalam kejahilan. Tanggungjawab untuk menyelamatkan mereka daripada kejahilan ini perlu didahulukan. Di sini PAS memilih demokrasi, sistem demokrasi yang kita anggap tidak bercanggah dengan Islam. Walaupun ada orang kata ini bercanggah dengan Islam, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Demokrasi betul tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi konsep dia ada. Pasport tak ada dalam buku haji, visa tak ada dalam buku haji. Cuba pergi tak bayar pasport, boleh pergi tak haji? Sampai kat KLA kita tahan. Ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengannya jadi wajib. Kita masuk pilihan raya yang kita anggap menyertai pilihan raya adalah wajib untuk mencatat matlamat bagi mendirikan negara yang berkuasa, amal ma'ruf dan nahi munkar, yang boleh mendaulatkan syariat Allah. Di sana ada hukum-hukum dalam Quran, hukum yang berkait dengan jenayah, kisah, hudud dan ta'zir, yang berkait dengan undang-undang antarabangsa, yang berkait dengan keamanan dan peperangan, memerlukan sebuah negara yang berdaulat. Kita tak boleh pencuri masuk rumah kita, tangkap, ambil palang, potong tangan. Tak boleh, mesti ada hakim dia, ada saksi dia, ada pengakuan dia, ada keterangan dia. Ini yang diajar oleh Nabi SAW.